Kerana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam satu ayat sucinya, ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min zakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Sadaqallahul azim. Jadi alhamdulillah tajuk yang diberikan pada malam ni, kita tamat al-hijrah dan untuk pian plan Yawacun. Jadi tahun baru ni, tahun baru Islam ni, hijrah ni, tahun hijrah ni, hijrah baru ni, ataupun tahun yang baru 1444 ni, orang panggil tahun ini kita nak gawa. Tajuk yang dia beri ialah untuk nak pian plan ataupun nak ada perubahan di antara kita satu sama lain. Kalau misalnya perubahan ni, kalau tak satu nak satu, kalau tak setaka di dalam beluka peda ni nak setaka, kalau ada mecah di segi fikiran maka nak setakakan. Kalau di antara pemuda dan kita kata dengan orang-orang tua di sini, kita tetap masuk, kita nak masuk, ini kekampian plan ataupun nak berubah gi kepada yang comel, nak berubah gi kepada yang terlebih baik atau lebih bagus. Ibu bapa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah firman di dalam satu ayat kata, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Jadi ibu bapa, kalau suara kurang sikit pun agak maaf dah, banyak malam dah, suara rasa serak sikit dah ni. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Allah katanya, Allah ada berfirmannya, Allah Ta'ala ada cerita dalam Quran, ya ayyuhan nas, hei manusia, inna khalaqnakum, sesungguh kami mencipta akan kamu, kami menjadikan kamu, kami mengeluar kamu daripada tak ada kepada ada, daripada tak timbul kepada timbul. Dulu kita tak ada, lepas tu mari ada. Orang panggil sebab tu ada kita mari tak ada. Dulu kita tak ada, lepas tu mari ada. Dulu kita tak timbul, lepas tu mari timbul. Tuhan kata, inna khalaqnakum, sesungguh kami menjadikan akan kamu, min zakarin, daripada lelaki. Kita dihadapan pada ni, di bawah khemah ni ada lelaki, wa unsa, dan ada para puan. Ini Tuhan sudah nyata siap dah dalam Quran saat itu, kami menjadikan kamu daripada lelaki dan pula perempuan. Jadi apa ni hikmah Allah Ta'ala? Jadi jatah, jadi betina, jadi lelaki, jadi perempuan. Apa hikmah Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Jadi kapung lek beluka peda, teluk toleh, kapung jabak, kapung dalam kedai jabak, kapung kita tahu balik, kapung apa? Macam-macam lah kita kata dah. Kawasan ni, kita tahu lama. Supaya apa ni? Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia daripada lelaki dan perempuan, lepas tu jadi pula tu waja'alnakum syu'uban, dan kami jadi pula akan kamu itu syu'uban, beberapa kumpulan-kumpulan, beberapa puak-puak, wa qabailah, dan pula beberapa kabilah-kabilah. Kabilah na? Kalau kita ni di mata kabilah lek ni duduk lek lama. Kabilah sini dikatakan kabilah apa? Fuak beluka pedah. Lek nung dikatakan fuak jabak, kapung jabak. Lek ni kita kata kapung gawa. Lek ni kita kata kapung tenduk. Masalah kabilah tu Allah Ta'ala jadi di antara kita laki-laki para puan. Patut dalam tu pula Allah Ta'ala jadi pula beberapa puak-puak dan beberapa kumpulan-kumpulan, beberapa kabilah-kabilah. Kenapa Allah Ta'ala menjadi lagu ni? Lita'arafu, supaya kamu dapat kena mengenali, dapat kena mari. Tengok kita dulu kita tak kenal kapal jabat. Supaya sendiri dulu tak kenal beluka pedah, mari malam ni boleh kenal beluka pedah. Dulu kita tak kenal kapal jabat, lah ni kita kenal kapal jabat. Orang kapal jabat tak kenal lek Muhammad, lah ni orang kapal jabat kenal pada Muhammad. Masalahnya ini Allah Ta'ala jadi kita jatah, jadi kita betina,
jadi lelaki, jadi para puan, ini tak lain tak bukan Allah Subhanahu wa taala nak kita kena mengenali. Dulu kita ada kampung Jabak, oh game nikah lek Nayu Bakar. Kita kenal lek orang Nayu Bakar tu. Dulu kita tak kenal orang Nayu Bakar. Orang Nayu Bakar tak kenal Jabak. Apabila menikah gi mari, ikat tangan mari, mula jatuh dengan betina, apa tu nikah pula. Nah, adik-beradik dia, ibu bapa le tu, ibu bapa le ni jadi kenal mengenali. Kenapa Allah Taala menjadi lagu ni? Inna akramakum indallah. Ana inna akramakum, sesungguh semulia-mulia daripada kamu, Tuhan kata, indallah, di sisi Allah Subhanahu wa taala, atqakum, ialah orang yang bertakwa daripada kamu. Ini Allah nak ni. Allah Taala suruh kita fikir, suruh kita suruh kita pakai mikir. Bukan semata-mata kita kenal ning kapung ni kapung ni, kita ni anak kita orang di kampung Jabak ni, kampung gen nikah dengan orang jalan ataupun gen nikah dengan nara. Kamar dia laki bini tu ya kena ada, tok laki bini, ayah lek nung tok tua dengan tok besar, ya kena gi mari. Kakak lek ni dengan kakak lek ni, maka kena gi mari pula. Itu juga gapo tak lawak macam ni. Apa hikmah? Yakni hikmah Allah Subhanahu wa taala, yakni nak kita dapat takwa kepada Allah, yakni untuk kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian takut ini satu alat dan satu bekakak, satu perkara yang dapat meliharakan kita daripada azab Allah, daripada siksa Allah Ta'ala. Supaya apa urusan ni, nak buat lagu mana diri kita lepas daripada api neraka. Ini tak lain tak bukan ibu bapa, yang kena duduk cara agama. Maka semua ufak kita kena lakah titi sirak lakah. Lepas tu titi sirak tu bawah ya tu mulut api neraka jahat. Kemudian titi sirak ni berjalan ni kata setengah, ialah kita naik 500 tahun, turun 500 tahun, 500 tahun, 1,500 kita di atas mulut api neraka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat lagi, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, faman zuhziha 'anil nar, maka barang siapa yang dijauhkan dia 'anil nar, daripada api neraka Allah. Orang ni apabila satu perkara yang dia ada di atas dunia, dia boleh buat perkara itu untuk dia jauh daripada api neraka Allah. Jadi satu perkara yang dia ada kerja, macam kita ada majlis ceramah, ini orang panggil majlis untuk menjauh kita daripada api neraka. Majlis kita buatkan masalah kita tak mulut sampan, ataupun kita buat majlis surah sampan, orang panggil buat surah untuk capur tangan, hubung satu-satu sama lain, hubung silaturahim. Ini cara-cara kita nak membawa kita jauh daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala dan jauh daripada siksaan Allah. Kita fikir halus buat apa? Mari letih dah 4-5 hari dah buat kerja ni, pasti boleh nyawi go sikit di akhirat. Bukan semata waktu nak tunjuk we kata demo kata kita tu rajin, kita tu habis duit. Tak ada mana tu ni. Kita mari wak ni, wak dibuka beda ni, panggil hamba ceramah ataupun untuk mulai mari ceramah ni. Ini satu perkara, satu sebab yang membawakan kita jauh daripada api neraka Allah, jauh daripada siksaan Allah. Karena Tuhan kata, faman zuhziha 'anil nar, maka barang siapa yang jauhlah ia daripada azab api neraka, udkhilal jannah, dan dimasuk akan diakaman ke dalam syurga Allah, faqad faz, maka orang ini dapat beruntung ia, dapat bertuah ia. Orang mana menjauhkan diri daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala, dia boleh masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Oh, orang ni beruntung sangat-sangat. Sebab orang panggil pada masyarakat ni kita banyak dah pang mari.
Mula-mula alam arwah, lepas alam arwah alam perut, lepas alam perut alam dunia. Alam tiga dah ni. Lepas dah nak pergi pada alam barzah, alam kubur. Lepas alam kubur, yang kelima. Lepas alam masyarakat, nak lakah titi sirak. Lepas titi sirak, semua kita lakah di atas api neraka Jahannam. Mulut kawah api neraka Jahannam duduk di mulut sirak itu. Lepas tu saya kata, semua Nabi, semua orang alim, semua orang ngaji, orang tak mengaji, orang jahil, tak jahil, berdosa ke tak berdosa, lakah di atas mulut api neraka Jahannam. Maka ma'al hijrah kita ni, hijrah yang baru ni, tahun baru ni, kita kena pakat fikir. Nak buat lagu mana, kita jauh daripada azab Allah. Nabi dulu lari daripada kafir Quraisy kerana kafir Quraisy saat itu menyiksakan Nabi. Kafir Quraisy menyakitikan sahabat. Kafir Quraisy saat itu menyakiti para sahabat seperti Sayyidina Bilal ibn Rabah. Kita tengok masa Rasulullah menjauhi dah. Allah Ta'ala titah dah suruh Rasulullah berpindah. Rasulullah berhijrah daripada Makkah dan Madinah. Kenapa? Karena untuk menjauhkan daripada menyakiti, daripada buat siksa oleh kafir Quraisy. Itu pun Allah Ta'ala dah perintah dah kepada Nabi dan sahabat suruh berpindah pergi pada negeri Islam, berpindah negeri Al-Madinatil. Ini apa? Akhirat Isa. Fok-fok kita ni, kalau kita tak boleh berhijrah, kita daripada tak semaya pergi pada semaya, ataupun kita tak boleh berpindah daripada maksiat kita pergi pada benda yang baik, maka kita tak boleh menjauhkan kita daripada azab dari Allah Ta'ala. Ibu apa? Kita nak pakat mikir dia hari ni. Nabi SAW duk tak seni, disakiti oleh kafir Quraisy, diolok oleh kafir Quraisy, dianyanyai oleh kafir Quraisy, dizalimi oleh kafir Quraisy. Turun ayat suruh Nabi itu berpindah. Allazina amanu wa hajaru, hei orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah. Demo tu dikatakan wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar, orang-orang yang mula-mula dan pertama sekali daripada orang-orang yang beriman, daripada al-muhajirin wal ansar. Wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar, orang yang utama, yang mula-mula pada Islam, yang mula-mula masuk Islam daripada muhajirin dan ansar, mereka itu berpindah. Kenapa boleh Nabi saat itu Allah Ta'ala suruh berpindah? Tengok apa Allah Subhanahu wa Ta'ala suruh Nabi kita berpindah, suruh Nabi kita berhijrah daripada kota Mekah ke kota Madinah. Kenapa? Tengok, wara'a Allah sallallahu alaihi wasallam minal musyrikin, tak kala Nabi kita dia lihat banyak sangat daripada kafir Quraisy ni, kathiral azza, Nabi nampak daripada orang kafir Quraisy banyaknya buat menyakiti tah diri Nabi sendiri. Pagi-pagi ti uta ada semua dak pai pintu Nabi. Nak pagi ni Nabi buka pintu kuik dah, ti uta yak gengai, ti uta yak tepat di pintu Nabi. Ini nak ayat kata apabila seorang sanggup mengijakan agama Allah, sanggupnya pikirkan agama Allah yang lebih berat daripada bukit. Tengok Quran sakatana, law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Narayak kata agama ni berat. Agama ni berat nan ni, lebih daripada bukit Uhud lagi. Katanya dalam Quran tanah, "Lau anzalna hadzal Qur'ana", jikalau kami Allah Ta'ala ni
anzalna, menurunlah oleh kami, yakni Allah, hazal Quran, akan itu, yakni agama. Quran sebuah ni agama dah. Dalam Quran ni ribu, ni ratus, ni puluh, ni ayat, 1000 ayat duk cara tentang amar, tentang suruhan Allah. Dan 1000 ayat dalam Quran duk cara tentang an-nahyu, larangan Allah. Mana suruh Allah kita contohkanlah seperti suruh semaya, suruh dalam Quran aqimus salah, mendiri oleh kamu akan semaya. Itu ayat yang tunjuk di atas kata suruh semaya, wa atuz zakah, suruh beri zakat. Kamu di dalam Quran ni 1000 ayat ialah untuk ayat kita ayat suruh dan 1000 ayat pula di dalam Quran ayat lari tak wi buat, lari tak sewi kita kerja. Mana supaya Tuhan kata ana, ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Hei orang-orang beriman, jangan kamu hafizkan semaya padahal kamu duk pening, duk mabuk, pening mopai sat ni mau masuk les semaya. Jangan. Ini ayat an-nahyu, ayat yang lari kita sewi masuk les semaya ada pening dah mabuk. Ya lagi kan? La taqrabuz zina innahu kana fahisha. Tuhan lari pula tak sewi kita berzina. Kerana berzina tu keji sangat dan jahat ni sebuah jalannya. Ni ayat turun. Kamu dia dalam Quran sebuah ni dikata agama. Dikatakan agama. Quran sebuah tu dikatakan agama. Apabila agama, berat. Tuhan katanya, lau anzalna hazal Quran, jikalau kami bawa turunkan Quran, yakni agama sebuah ni, ala jabalin, di atas sebuah bukit, di atas satu bukit. Ni seolah ni Quran. Allah Ta'ala buat turun di atas bukit ni, kita tahu ni Quran. Allah Subhanahu wa taala nak letak di atas bukit. Tuhan kata, "Lau anzalna hazal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu." Jikalau engkau saat itu dah kami ni wak turunkan satu dah, wak turunlah oleh kami akan Quran tu di atas satu bukit, jawab lau la ra'aitahu khashi'a. Nasjaya akan bukit ni khashi'an, tetap khusyuk apa? Mutasaddian, dan bergentar bergerak bukit min khasyatillah, daripada takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nak royak kata setara bukit apabila Allah Subhanahu wa taala wak turunkan Quran, wak turunkan masalah din, wak turun masalah agama di atas bukit, nasya engkau akan boleh kelih ya Muhammad, engkau boleh tengok bahasa bukit itu tetap khusyuk berkocok-kocok kerana takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nak uyak kata berat ibu bapa bagi seorang yang memikul agama, bagi seorang yang bawa agama, bagi seorang yang piping agama, semacam kita dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Awal-awal Islam, masa jahiliyah dulu, Nabi kita satu orang yang tak pernah buat kara. Dia budak-budak, dia tak kena dah macam-macam perbuatan bagi fok-fok Quraisy, duk sembahkan patung-patung dan duk sembahkan berhala-berhala yang Kaabah. Dia dapat Baitillah 365 ekor. Hari ni orang kafir semua Al-Lati, hari ni semua kata ko Al-Uzza, esok semua kau ni pula, esok semua berhala ni pula. Nak hari tu orang panggil Tuhan tu bergilir gati, cukup 360 hari, maka cukuplah 360 ekor. Ini orang kafir Quraisy dok beramal. Tapi Nabi kita kena ke dah? Masa ya budak-budak Nabi kena, Nabi tak kena. Nabi tak suka dengan perbuatan, dengan keadaan orang-orang duk buat macam tu, duk sembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi tak ada dakwah lagi.
Nabi tak ada bangkit jadi Nabi lagi, tak ada bangkit jadi Rasul. Tapi orang panggil hati Nabi, rasa Nabi, ataupun benda yang mesra hati Nabi, tak kena dah kepada perbuatan bagi fok-fok jahiliah ataupun kafir Quraisy ni duk sembahkan berhala-berhala di hadapan Kaabah. Itu ibu apa? Lepas tu kita tengok di hari ni dah Nabi kita nampak daripada fok-fok Quraisy, daripada kafir musyrikin saat itu, banyaknya daripada menyakiti wa azimah syiddah, dan besar sangat wak bala kepada orang Islam. Sebab mula-mula Nabi saat itu, apabila dia tu mula-mula sekali Nabi tu dibangkitkan dia jadi Nabi, umur 25 belakang dah. Mula tu tak kata orang panggil Nabi wa amas qadar dia. Nabi yang amas qadar dia dulu. Turunkan timur wahyu wahyu saat itu surah Iqra di Bukit Jabal Nur lah kan. Tu mula-mula sekali Nabi kita, Allah Ta'ala nak pilih dia jadi satu Nabi yang pimpinkan umat, yang nak pimpinkan agama Allah. Maka Allah Ta'ala pilih dia, buat dia tapa di Bukit Jabal Nur. Apabila bertapa di Bukit Jabal Nur, Nabi duk tapa hari-hari, kadang-kadang seminggu ya klik sekali pada umur ambil makan ni. Kadang-kadang Nabi kita tak ada nak klik ambil makan ni, Khadijah tolong buat pergi di Bukit Jabal Nur. Gitulah berapa bulan, berbulan-bulan Nabi kita duk bertapa, Nabi kita duk menyucikan diri, Nabi kita bersihkan diri. Bawa lama Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak memilihkan Nabi itu sebagai jadi satu Nabi, orang yang beritakan beritaan langit dan beritaan Allah. Maka Tuhan hatta Jibril turun mari ke bumi, jak di Bukit Jibril, jak di Bukit Jabal Nur. Kita tengok Mekah. Lek ni orang panggil Jabal Jibril. Lek ni dikatakan Jabal Nur. Jibril turun mari ke langit, mari jinjak Allah dan kaki dia sebelah balik Jabal Jibril, dan jinjak kaki dia sebelah balik Jabal Nur. Malaikat Jibril kalau rupa asal dunia ni support Allah bukit besar, rupa dia tu besar, syakal dia tu besar, betul ke Jibril tu? Kalau sungguh betul ke, tak teluh dia nak duduk dalam dunia ni, dia nak duduk dalam dunia. Tapi dia merupa-rupa yang kecil, turun mai jumpa dengan Nabi ketika nak mewahyukan Nabi, ayatkan benar-benar beritaan daripada langit kepada Nabi. Maka dia jinjak kepada Jabal Jibril ni. Sebab tu zaman-zaman dulu tu, zaman dulu tok-tok guru kita ada ramai duk pergi tapa di Bukit Jabal Jibril. Lepas tu setengah daripada tok kita duk pergi tapa di Bukit Jiak sebelah orang panggil Jabal Aulia. Dah kena mek tahu kat tu. Tengah-tengah tu orang panggil, kalau Bukit Jiak Sud tu, ia ada cara celah tu orang panggil wadi. Kamar dia bukit ada api laktah tu, kali kita duduk sebelah jannah Jiak Sud tu, kita nak Jiak Sud ya ada Jiak Sud, ada Jiak Musafi, ada Jiak Qamar. Tempat fok-fok Quraisy tu baik mari ketika Nabi turun dari Isra dan Mi'raj. Nabi panggil ya Quraisy ta'alau, marilah oleh kamu. Maka tu baik fok-fok Quraisy daripada Jiak Qamar. Maka Jiak Sud ni orang panggil ada situ bukit yang terbesar, panggil ada wadi, ada cara. Maka cara telah tulah tempat Nabi peliharaan dan duk belakan kambing-kambing. So dia tu kecil-kecil. Wadi tu orang panggil cara tempat Nabi duk perakan masalah anak-anak kambing dan kibah-kibah di celah tu. Gi dah sana, gi Mekah, gi nak tajiak, ada cara lah tu. Lalu jadi umur beda. Pahala atas tu dia panggil Jabal Aulia, Jabal Aulia. Patu ramah tuk petani kita masa dulu nak duk tapa di atas bukit tu. Tanya, nak kita tanya banyak kan. Baba Libanggol Gai nak tapa atas bukit Jiak tu. Baba Mekalo nak tapa atas bukit tu. Patu Jabal ke? Jabal Jibril ni ramah tuk kita duk cerita apabila nak tapa situ, boleh kita tak boleh kelai. Banyak tak boleh kelai. Kabar-kabar gaib itu ya. Tepat Jibril kaki dia sebelah lain. Lepas tu Jabal Nur dah kamar dia setengah fofok kita tapa di Jabal Jibril, tak tapa dia boleh klik. Illa sore ya kata tu klik. Kamar dia bila Jibril turun mari daripada langit untuk nak wahyu kepada Nabi, nak tahu kepada Nabi, maka Jibril pun pelaga lutut Nabi.
Pelaga lutut dengan Nabi, nak dekat Nabi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ini ayat yang mula-mula yang Allah Subhanahu wa taala nak mempelantikkan Nabi sebagai jadi Nabi, maka Jibril waktu ke Nabi, orang-orang lain tidak tahu malaikat Jibril dengan Nabi. Kemudian Nabi saat ni duduk dalam gua Jabal Nur, duduk bertapa dengan Allah. Pasti Jabal Nur ni hadap kau tu. Dia hadap kiblat kepada Mekah. Kalau kita naik atas bukit Jabal Nur, kita naik pukul 10 malam, sampailah sana pukul 12 malam. Kalau kita naik 10 pagi, sampailah pukul 12. Jalan-jalan pasti naik atas bukit, dia turun mari ada gua. Tempat Nabi tu bertapa. Dalam tu boleh semaya seorang dua orang, lebih kurang. Lepas tu Nabi duduk tapa situlah, habis makan ni Nabi klik ke Mekah, habis makan ni Nabi klik ke Mekah. Dah, maka Jibril saat ni tengok ayat puca-puca yang setelahnya apabila nak timbulkan titah suruh hijrah, mula-mula sekali Nabi duduk tapa situ. Jibril tu mari hajar ke Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca oleh ya Muhammad. Bismi rabbilah akan membacalah dengan nama Tuhan jadi engkau ya Muhammad. Membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Tuhan hak menjadi akan dikau menjadi manusia daripada alaqah, yakni daripada seketul darah. Nabi kata ma ana biqin. Aku tak pandai baca hesianu. Jibril kak pula Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nabi kata ma biqari'in. Aku pandai baca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Membaca ya Muhammad dengan nama Tuhan hak menjadikan dikau, lagi pula Tuhan menjadi manusia daripada seketul darah. Ma ana biqari'in. Tak boleh baca. Di sinilah ulama-ulama kata Nabi kita tidak pandai membaca dan Nabi kita tidak pandai menulis. Sebab tu selawat ummi ada kan? Selawat ummi kata dah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ni orang panggil selawat ummi. Apa makna ummi? Nabi kita satu orang tak pandai menulis dan satu orang yang tak pandai baca. Kemudian kenapa tu hewat Nabi tak pandai baca, orang nak pemimpin ummah, qaidul ummah, dia tu pemimpin ummah, jadi orang yang nanti heret ummah pergi pada jalan kebaikan, patu tak pandai nulis, tak pandai baca kok mana ni? Kemudian inilah hikmah Allah. Nabi itu pandai baca, nescaya demo saat ni tu akan Nabi. Oh, Muhammad dia pisah tulis sendiri, dia tulis cari buku-buku mana, mari tulis. Ya royak kata kalamullah. Quran ni kalamullah, ialah cakapan Allah. Oi, sebab itulah Allah Subhanahu wa taala wi Nabi tak pandai baca, wi Nabi tak pandai menulis, sebab demo nak kritik Nabi, nak hujah kata Muhammad lah tulis Quran ni, tak leh nak kata. Sebab Nabi tak pandai menulis. Cumanya tu wahyu direct sudah. Gapo hak Nabi berlaku di atas dunia, ya Quran ni ada siap-siap dah Baitul Izzah tu. Sebelum daripada bangkit Nabi sallallahu alaihi wasallam, Quran tu turun mari malam 27 daripada malam Lailatul Qadar, malam Ramadan. Dia turun mari duk langit pertama dah, tapi dia tak ada keracai mari dunia lagi. Dia tak keracai lagi, dia tak ada tausik lagi, dia tak ada hecel lagi. Orang panggil Quran turun daripada Lauhil Mahfuz mari pada Baitul Izzah, sama'id dunia, yakni duduk pada rumah yang mulia, ialah langit yang pertama. Apabila Nabi kita dibangkit jadi naling, jadi kedebah supaya kita lah tak biasa temu orang le gua, lepas tu kita temu orang le gua, orang tak kenal mata hidung, suruh baca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Apa dia ketah demi apa? Demi dalam diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi dalam diri gelik rumah, zammiluni selimutlah oleh kamu, hei Khadijah, ni akan aku sejuk ni.
Orang panggil demi. Dalam diri Nabi demi. Kenapa? Kerana takut noh masalah ayat turun mari. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ayat ni turun ke Nabi, Nabi demi. Sebab tu orang panggil satu-satu titah. Nak duduk kepada satu manusia, nak duduk pada satu Nabi, bukan dia sendiri. Ini sebab itulah Tuhan kata, kalau aku turunkan Quran di atas satu bukit, nasa bukit tu kocok. Bukit tu kocok, bukit sana bergetar kerana takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama digitulah ibu bapa. Nabi apabila dia sana timur wahyu dah, klik rumah jadi ketah, demi, tak erak, naling, supaya kita takut katu itulah. Pergi bukit, lepas tu pergi nampak benda besar, nampak benda yang besar lagi, pulau hitam, ramuk sana tu yang seredung, klik rumah jadi ketah. Nampak benda tu supaya Nabi juga demo suruh baca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nabi nak baca tak? Nabi klik royak pada keluarga dia, zammiluni, selimu oleh kamu akan daku ni, aku sejuk ni, aku sejuk ni. Ni nak royak kata orang bawa kita Allah bukan dia seni, orang bawa agama Allah bukan dia rengek, orang buat agama Allah bukan benda main-main. Itu ibu apa ma'al hijrah. Kita ingat ke Nabi pun alhamdulillah. Tahun ni dulu kita tahun baru demo lah, tak apalah kata apa, katung boleh katung sekali buat kita dulu. Puak nayu saja kena jalan. Loi katung. Puak kita lah kau. Amo biasa kau budak-budak dulu, kau muda-muda dukuk baru baku tu. Puak kita dah lepas loi katung. Puak nayu tani jalan saja. Lepas tu kalau masalah ketika mana? Kau dulu kalau dulu besar mana masalah nak? Caupa lak meng. Puak mana? Duk mai tahruk sing dah. Duk berdacok tahruk sing. Puak kita aja. Puak tani jalan aja. Siye apa ekor apa jokoh yang buat kau bayu. Fok taning kita jalan belaka duk pening duk berdecak tirok sing. Nah mai duk sing gong-gong bertuah pun. Patu fok tak ada duit dak decak tah tepi tok sing dah. Kau fok ada duit naik duk sing. Patu fok tak decak di tepi duk sing tu. Langsung dah. Yo pun decak. Jinyak berkaki tak boleh gocok. Jo taning kita tak kaki weh. Kalau ngasih nak kopai. Kalau ngah sama Melayu kari, siapa akik bakor gitu gini, siapa turut padu moh, deh ngaku kaki limo dengan buku limonya bergodel gimana? Kalau ngasih kan senyak dik. Pure, fok kita. Kalau tahun baru sia dulu, bimai sia, pahala ni berapa banyak kalau kodal, kalau malai orang panggil malai kauda ni, banyak mana anak dara kita berzina, banyak mana anak muda kita berzina. Kita tahu dah. Ni kita kena ubah beberapa tahun. Alhamdulillah dah lah ni banyak orang ceramah kan tarika, cak tarika, main naksik tarika, ada sukir tarika, ada mahakam tarika, semua demo mik ceramah. Tapi lah ni berat agak ada setengah-setengah tu mik dontri dulu. Mik dontri, lepas tu basuh dengan tok guru ceramah. Oh gano terlalu nikah mik danduk mari duk golek bunga. Dah, malah hari ambil apa mai ceramah weh. Basuh dan duduk tadi. Masya-Allah, tabarakallah. Baru ni mau sekali. Kita tak siap mana-mana. Amo pergi makan pulut setepak. Sayang kita gak dah pada kita pergi pakai cuk beg kita ni lah, cuk beg jubah beg ni. Wak kana kita pesen ni orang panggil gapo? Kecek mudah-mudah ni orang panggil beg new gapo? Orang panggil new form kita, orang panggil gapo? Kita. Uniform kita ni lagu ni. Pakai subeh, pakai jubah, deh. Pas jare dah nak bol wajing lah ni. Dulu penuh akal juga wajing duduk. Tak kek beg tu, tak kek beg ni tak mai dah lindang lah ni. Deh. Lah ni tak ya orang panggil reng habis reng dah. Kalau fok 40 60 20 wajing tu orang panggil tok cewek reng dah tu kalau tua. Kalau muda orang panggil mak wereng. Duk kacau lagi. Lepas tu dah kita mai makan pulau. Mari makan pulau kita akan jubah lagu ni pakai subeh. Ya mik danduk dah weh. Nikah tu mik danduk. Patu danduk tok tina buat lagu. Hak jatuh tu nanti buka keng siang.
Boya tengok kita nampak bunga, weh Allah, wasa nak tapa bunga-bunga gitu. Jadi berdoa kau tak ada nampak babo, tak ada nyolongek, nyolengok tak tu mah. Bo nampak babo nyolongek, nyolekok tu. Jadi supaya nak babo tu, babo pun masya-Allah, astagfirullah rezeki babo tu gini. Tiba apa? Noyak kata learning ni. Kita kena ubah dah tu. Kalau tempat puluk ada danduk, kena ubah jangan ada danduk lah. Kalau 40 ada kecil-kecil wak. Kalau zaman dulu kat rumah kita, kalau ada puluk masuk jawi, adalah malam tu goyak kulit. Goyak kulit dek mi ke, goyak kulit jalan ada ke? Lepas tu, goyak kulit mai depan ni, belakang ni, ke wak tu belakang tu. Wak tu kocok. Tu macam-macam. Lepas tu gulung tika tu, Allah, gulung tika makak kita tengok goyak kulit sampai dulu. Kau tiga wak kulit dengan anak tengok mata, kau tiga malam. Esok nak umur tahun lah ni. Nah, lah ni alhamdulillah boleh ubah dah daripada goyak kulit pergi pada bab ceramah, ubah dah kita hijrah kita ni daripada goyak kulit mari kepada ceramah agama. Ibu bapa dah gitulah lebih kurang, insya-Allah kita pakak-pakak berubahlah pada tahun yang baru kerana Nabi kita nak pikirkan ummah ni ataupun nak membawakan agama ni bukan satu perkara yang senang. Lepas tu satu laginya amal nak satu laginya dah ada di dapat laisu morning adanya dah masalah daripada Malik Banci hak tanakan ibank dah hak untuk tadika adik kita sini. Lepas tu siapa dia wasa nak sokonge ada dengar sini adanya orang panggil tanakan ibank ni Malik Banci dia tarika beluka dah peda ni untuk adik-adik tarika itu untuk buat maju untuk kegiatan adik tarika nama Malik Banci dia 011 5913. Lepas tu siapa dia wasa nak bantu, siapa dia wasa nak tolong kepada adik-adik tarika kita, bolehlah kita tolong bantu kepada Malik Banci. Nah 090115913 itu amal tolong royak ya. Dah insyaallah lah kita pakak bantulah kerana Nabi kata iza mata ibnu adama in qata illa min salasin sadaqatin jariyatin wa ilmin yuntafa'u bihi wa waladin salihin yad'u lahu au kama qala. Kita ada lagi salah satu daripada tiga Nabi sebut ni. Saning kita tak Nabi kita satu orang pimpin agama. Orang bawa agama, bukan ni nak bawa agama, kena terimakan wahyu Allah sangat-sangat berat. Gelik tu demi, getar gegar kerana takut daripada Jibril. Satu mai pelaga lutut kata ikra bi rabbikal ladzi khalaq. Lepas tu kita cuba fikir. Di hari ni kita ada bekalan gapo untuk kita? Ha Nabi kata iza mata ibnu adam, apabila mati seorang anak Adam. Kita anak ada ni, anak ada, anak cucu tu ada. Kita anak cucu tu ada. Iza mata ibnu adam, apabila mati oleh seorang anak Adam, in qata'a amaluh, nascaya terputuslah oleh amalan-amalannya, terputus oleh pahala amalnya. Atau ada in qata'a amaluh ai in qata'a tak terputus oleh balasan dan pahala bagi amalan. Learning pala kita boleh buat, boleh kita baca Quran duk saja bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Learning kita boleh buat pala. Dengan mulut kita boleh kita kata qul huwallah. Dengan mulut kita boleh buat pahala dengan kata la ilaha illallah. Lah ni kita boleh buat pahala dengan tangan kita pergi jamuh ke, pergi tolong sapu masjid, pergi tolong cek sejid, tolong sapukan dinding sejid, tolong sampai cak sejid. Lah ni kita boleh buat pahala dengan mulut kita, dengan tangan kita, dengan lidah kita royak benda kebaikan. Lah ni boleh buat. Tapi apabila kita seorang yang mati, apabila kita tu mati, in qata'a amalu, terpotonglah dan terputus oleh pahala-pahala amalan kita. Tak boleh nak buat dah. Duk tidur sebing.
Nak kecek pun tak boleh. Demo nak sepak pun tak ada apa dah. Tika mati. Tok Nebel demo tak kira Tok Nebel dah. Hina dah tika ni. Orang tak kenal. Demo nak golek kau, demo nak lep lama ikut demo. Tak ada ruga dah. Tak ada biar takut dah kita tika kita mati. Boleh tak? Tak boleh dah. Malaikat Nabi katanya illa min salasin. Malaikat 3 perkara ya hak ya boleh buat. Malaikat 3 perkara ya benda tinggal selepas pada mati. Hak ni kita tahulah kau dah. Nak yakinlah hati ni. Nak yakinlah hati kita ni. Hak tu payah sekali. Nak yakin, nak tambah keyakin ni dalam hati kita lah kan. Yakin kata benda selepas pada mati kita ga sedekah jariyah. Illa min salasin, daripada 3 malaikat 3 perkara ni tak putus selepas pada kita mati. Mana sedekah jariyah? Kita sedekah kepada anak yatim, kita sedekah kepada masjid, kita sedekah kepada kubur, kita sedekah kepada wak batah, kita sedekah kepada hak tenggang. Ikutlah. Sedekah jariah ada lagi. Kalau ada, alhamdulillah. Alhamdulillah kalau kita ada sedekah dah. InsyaAllah dengan sedekah kita jadi berpanjang-panjangan, pahala-pahala itu akan mengalir masuk di dalam kubur kita. Tengok orang sedekah, Masya Allah. Tengok kalau kita pergi nari arak ibu apa dah, ya ada wa'ai tepi jalan. Ai orang panggil ai al-ma'ul musabbil. Orang arak ya banyak. Tapi kita jarang nak tengok mana. Orang arak ni tengah-tengah jalan, kalau dalam bandar kau dalam bandar lah boleh ke dalam ibu kota, dia buatlah peli ai, dia buat al-ma'ul musabbil, al-Fatihah, hadiah kepada hadiah ila Abdullah bin Muhammad ataupun Umal Kesum bin Abdullah. Dia kata siapa dia minum ada, minta hadiah pala kulhu kepada Umal Kesum bin Abdullah ataupun Fauziyah binti Muhammad masalah, ya wa'ai musabih. Kenapa? Karena dia tahu setiap titik dia mau minum, setiap gelas dia mau minum, maka pahala itu akan sapa kepada ai sabih itu, kepada si mati itu. Tapi kita buat ada. Kita sedekah dak bekas aduk tak sejikkan masalah, dia mau duk boleh minum hari-hari. Misalnya kita lagu ni buat apa? Kita pergi beli bekas air hak basing tomitik kan? Hak cocok api itu, kita pergi tak sejik. Kita niat hadiah nak wi ke orang tua kita mati. Selama mana bekas air tu orang duk minum, orang masuk sejik minum, tubik sejik minum, pergi hari Jumaat minum, maka pahala hak dia mau minum setiap titik daripada air, maka sapalah kepada orang tua kita. Sapalah kepada tok nenek kita. Nak buat pesing air sabit tak tepi jalan payah, kita boleh bekas tak sejik, patut kita niat hadiah nak wi kepada ayah kita ataupun pada mak kita, niat dah aku nak buat sabit tok ayahku. Setiap orang makan tu minum, minta sapalah pala ni ayahku yang sudah mati. Ni sedekah. Kemudian Ibnu Abbas afdalus bermula gapo dia? Sebaik-baik pahala daripada sedekah ialah wi minum air kepada orang. Nah, ni nak yak terbesar ni kau fok kita orang di rumah ni ada jeje tak akik ais teguk nak minum tak leh. Teruk weh. Rumah mana kalau lagu ni orang tobat lama gitu. Orang hidup petai malam tu bini duk mucung tepi dinding. Boleh jeruk mulut weh. Sain tok laki gi tu dah. Ya duk mucung tepi dinding. Malah nak ke aku, nak teh tu mari semua. Saya bayar seorang ni acak mari berdoa. Ya duk mucung tepi bilik tu. Boleh jeruk mulut dia. Masya-Allah, kalau mejah lah. Aku tahu hak meaning dah. Orang mari di rumah ada betul malam nak akik ais gelas tak boleh. Daripada sedekah ialah wi minum air pada orang. Ini selebih-lebih daripada sedekah. Kita wi minum air kepada orang. Ini selebih-lebih. Kalau kita duduk kapung weh, kalau kita orang mari tak bergaduh, kita kena ubah dah tahun ni. Kalau nak wi orang mari rumah kita, nak wi kita, nak wi rumah kita tu nampak cuci, nak wi rumah kita nampak basah. Setengah orang tua katanya rumah kita tu banyak jamu, banyak duyuf, banyak tetamu mari. Rumah mana kalau orang tak mari rumah tu kering. Kering kan aku tengok rumah demo ni. Kering kotak. Supaya orang tak ada. Upuk sekat lutut tak
Kerana orang tak mari. Apabila orang tak tuai pun malah nak nerah, malah nak sipeh, malah nak bakar siapa. Mana demo tak mari dah. Ya pun malah tidur kerak situ. Tapi umur apabila orang duk mari acak, ya rasa malu gak dia mari. Allah, kita di puasa malu, orang duk sapa seumur. Upuk ada sekat lutut dapat umur. Barang-barang jak selerak besi buruk, ada belaka dapat umur tu. Dah, ada dengan pampuh, dengan kotik, tahu kan tu lalu. Ni kena ubah. Sebab itulah kita kena ubah. Nah, kena ubah dapat umur kita nampak cuci buat apa. Walaupun dangar-dangar pun, wak we jadi cuci. We jadi bersih. Dan orang mari sedap tengok kita sendiri pun sedap tengok malaikat rahmat kali kita. Lepas tu kita banyak sedekah. Orang mari kurang-kurang akik lah ais tegang. Tak saya akik air teh pun ais sejuk tak apa dah. Nah ni orang mari jejer tu tak ada boleh akik air. Oh somang semua bini dia tu. Oh meja tu mesung tu. Oh somang. Aku pergi muhya kan. Tok laki dia tak ada. Nah kalau tok laki tak ada lain. Sebab tu dalam Islam kalau tok laki tak ada demo salam. Assalamualaikum. Ya sunat kita ambil kain pun dalam mulut. Waalaikumsalam. Ya sunat lah tu dalam Islam. Kita ni dah biar tu lelaki tak adanya kacanya sandena. Ya wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Dah jajan sandena. Lepas tu dia tengok, oh jangan bini dolah tu weh. Dalam Islam satunya apabila orang wisalah tak sunat kita buka muka kita. Tak sunat kita tu baik luar. Lepas tu sunat kita buka kain dengan mulut ni. Berjari. Dia mata assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh ada suara apa guru bini Allah tu. Aku tak pergi dah. Kerana tok sewi fitnah. Tu syarat aja tu. Tok sewi fitnah. Takut fitnah. Kia tok laki saat ni tak ada. Demo mari wisalah, kita sumakkan kain le mulut, jari le mulut, tok sawi tu bit suara sedap. Demo tahu, tok sekira suara apa kan guru. Nampakah berapi makanku. Nah, ni Noya kata kita saat itu kena jaga. Lagi pula kita saat itu sedekah kita tu kurang-kurang kita bersedekah. Lepas tu ilmin yuntafa'u bihi. Ilmu yang beri manfaat dengan dia. Ilmu saat itu wirafat kita. Kalau ilmu tu manfaat, alhamdulillah. Mana kata kita mati, anak murid kita duk ngajar sepah pada kita, anak murid kita buka pondok, anak murid kita ngajar qiraati, anak murid kita ngajar situ ngajar sini, masya-Allah. Oh boleh pahala. Dan selepas pada mati yang ketiga, wa waladin salihin yad'u lahu. Dan anak yang soleh. Anak yang soleh berdoa tiap-tiap waktu, Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ni. Ni ada lagi cuba bila tengok salah satu daripada tiga. Tak ada tiga sah tak apa dah. Sebab tu kita tengok mula tok guru kita. Ya dah belakang dah. Sedekah ya buat dah. Mula bomo di dalam. Ya nak setu. Dah ya nak setu. Ya nak murid ya ramai kos tu kocik 9 kau tu. Kalau ya naik ni deh. Padi ni 3-4 tik kereta 5 tik kereta cerak. Lepas tu padi nak klik tak rumah banyak dah. Tak pada tak nak makan tabik. Ya jual lu dah. Jual. Anak murid ya setiap tahun ya naik kos tu, ya naik kok cenak, ya naik kok tangan, kok terang tu. Anak murid ya saja. Kamadi setiap tahun di situ saja tu boleh padinya ana. Boleh padi kadang-kadang 4-5 tik kereta jual saat itu boleh 2-3 40 ribu. Tapi apabila ia boleh 2-30 ribu 40 ribu, duit ni tak buat untuk ia. Dia pun habis lu dah. Kita tengok boklet 40 duit 30 ribu, ia beli kapu, ia beli seming, ia beli kapu, beli seming, beli bata, patu ia buatlah dah untuk tengok. Dah untuk qalafih. Duit dia boleh 4-50 ribu. Dia pun habis selalu. Dia tak boleh tinggal taruh lah kocek dia. Kerana apa? Kata, hak tu bukan hak dia. Hak mana hak dia? Hak dia buat qalafi. Hak dia buat qalafi. Tengok qalafi di dalam. Di hari ni anak dia duduk bersamungnya. Dah, daripada pucuk dia buat tu qalafi. Lepas tu dia mati. Tengok mengalir ke dia semua. Sedekah jariah dia tu. Pak ilmu ya banyak anak tu akhir dalam. Cuba tengok apa cangwak. Semua cangwak letak ni dalam kita ni. Dalam ampa, dalam kampung, semua cangwak dalam negeri Sia, semua kebanyakan tu akhir dalam tu ada. Pahala dak tu. Boleh duk ngajar, amor ngajar, demo nu ngajar, demo ni buka pondok, hak ni jadi tok imam ngajar kat kampung, pahala tak siapa tu guru. Ilmin yuntafa'u bihi. Tak sel lagu tu. Tak sel tu kata rau kita
Ha ni tok guru kaca duk bina ni, tidur tak tidur, makan tak makan. Mula bos yang kata nak, "Hei tok pakai 1,000 orang dak pai aku ni. Aku tak ada nak duit buat mung. Aku tak nak gaji daripada mung, tapi aku nak sekarang ya, nak wi mung tu kenal Allah Subhanahu wa taala, makrifatullah. Aku ngajar ni tak ada nak apa, nak wi mung kenal Tuhan." Patut di hari ni kita ni hijrah yang baru, kita tak kenal Allah, kita kena pakat ngaji wi kenal Allah. Kita tak cerak Allah, kena wi cerak Allah Taala. Semaya kita dok jadi lehlu, kita kena semaya wi jadi sungguh. Maya pokok bunga supaya patut padi, kena beki semaya tu tu. Kalau semaya baik tu Tuhan tak terima. Kalau doa baik tu pun Tuhan tak terima. Kalau semaya pokok ya tu ada pok bangun, rokok bangun, tak ada tomak nino. Semaya macam ni hijrah yang baru kena pindah dah, kena halih dah. Kalau duk semaya baik ni lagi, maka semaya kita tak diterima oleh Allah. Patut ilmu yang dapat kita ada rogi. Dua, yang tiga, anak yang soleh kita buat boleh rogi. Anak soleh kita yang taat pada kita, selepas pada kita mati dia duk berdoa pada kita. Ada rogi. Kalau tak ada kena pisah lah. Kena pisah buat, kena menjadi, kena melahirkan anak yang soleh. Kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, apabila Nabi kita dia tengok dalam kota Mekah banyaknya orang-orang kafir Quraisy buat gawa menyakiti kepada orang-orang Islam, buat menyakiti kepada orang-orang Islam, kepada para sahabat Nabi, maka Nabi san itu dah khususan idza zahaba ila shalah indal bait. Jadi orang kafir Quraisy san itu apabila dia tengok Nabi pergi semaya di Baitillah. Ha ni, rumah Nabi dulu duk mana? Rumah Nabi duk belah lek ni. Sebab tu tempat beranak Nabi, Maulidun Nabi tu kita tubik daripada Marwah, tubik pergi sikit jalan dekat. Lepas leti jalan ni tulis Maktabah Makkatul Mukarramah, hang semua Mekah. Tu rumah Nabi tu. Dulu Nabi saat itu tiap-tiap kali dia nak masuk dalam masjid, nak masuk semaya dalam masjid, maka menyakitilah oleh kafir Quraisy sangat-sangat kuat, sangat-sangat hebat, sangat-sangat berat buat menyakiti kepada Nabi. Nak semaya pun tak boleh, nak buat menega pun tak boleh, nak kecek agama pun tak boleh. Ini salah satu punca yang Nabi saat itu kena berhijrah, yakni kena berpindah daripada kota Mekah pada kota Madinah. Kenapa? Nak buat amal tak boleh, nak pergi semaya kadang-kadang dia mulai pak kecing. Nabi semaya kadang-kadang dia batu nak gemah atas kepala Nabi. Abu Jahal satu ketika dia Nabi dia tahu dah kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nak semaya di dapat Baitullah, nak semaya dapat Baitullah, maka Abu Jahal saat itu mik toko daripada langit, maka wak rupa satu ekor unta mulut merah nyala ngangur nak kekah kepala bagi Abu Jahal. Abu Jahal lari yak berupuh, tak nampak kaki weh, takut kepada seekor unta mulut merah ngangur nak kekah kepala Abu Jahal. Ini nak royak kata menyakiti oleh kafir Quraisy terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dan Nabi tengok ketika dia nak buat amal, khususnya ketika dia pergi ke nak semaya, buat kafir Quraisy itu buat menyakitinya. Kemudian Jumaah hak buat menyakiti kepada Nabi ini, nama Jumaah ini nama Al-Mustahzi'ina, orang-orang yang mengolok-olok akan Nabi dan orang-orang yang berolok-olok kepada orang-orang Islam. Macam-macam dia mau olok-olok. Dah. Kemudian orang-orang yang berolokkan Nabi ni. Ni pucuk Nabi kita nak berhijrah ni, hak mula-mula orang yang berolok Nabi, orang pangkecek mudah-mudahnya, orang pala pengat yang duk jadi seteru dengan Nabi, jadi musuh dengan Nabi. Siapa dia? Fa awwaluhum, maka awal-awal mereka itu al-mustahzi'in, orang-orang yang buat menyakiti Nabi ni. Wa asyadduhum, dan orang yang menyakiti Nabi yang bersangat-sangat siapa dia? Abu Jahlin, ialah kena pada Abu Jahal. Abu Jahal ni buat apa? Orang yang jadi pala pengat. Kecek bahasa kampung ni, pala pengat. Gapo pala? Orang
nyakiti ke Nabi yang bersangat-sangat teh. Tak kira cara mana, rupa cara mana, maka dia buat menyakiti kepada Nabi. Ketika Nabi sani nak semaya, dia akik tokau batu nak gembah atas Nabi. Tapi Allah Ta'ala Jibril menyekatkan akan dia. Kadang-kadang Nabi nak semaya, maka lepas akik cerita atas Nabi. Ini Abu Jahal. Abu Jahal ni siapa dia? Gelar Abu Jahal ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Abu Jahal? Dulu dia orang alim Taurah. Dia alim kitab Taurah. Dia alim kitab Injil. Tapi dia tahu kata Nabi akhir zaman ialah kena pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baka dia Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin gawa dia Ibnu Abdi Manaf. Dia tahu dah dalam kitab Taurat sudah sebut kata orang yang akan jadi nabi ialah anak cucu daripada Nabi Ismail alaihi salam, ialah anak bagi Nabi Ibrahim. Dia tahu dah. Tapi ya wak degil, ya wak tak reti, ya wak tak tahu. Dengan sebab wak tak tahu, wak tak reti, dia orang yang alim tapi wak tak reti. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam gelar dia Abu Jahlin, yakni bapak jahil. Bapak jahil. Sebab apa? Orang reti tapi wak tak reti. Orang pandai wak tak pandai. Tapi dimakrufkan, dikenalikan di antara orang-orang Quraisy, nama dia Abul Hakam, yakni bapak bijak sakna. Tu. Ni pala pengat ni sebab Nabi kena hijrah ni. Pala pengat duk sini ni. Orang yang duk kaca Nabi. Supaya ni lah kita ingat. Satu hari. Tu kita kena hijrah. Duk di kawasan Teluk Sumar. Sore kita nak ayat dah. Buku hijrah ni. Dah. Ya jadi berjaya. Lepas tu ya jadi. Lepas tu Tuhan kau tambah. Tengok Nabi kita duk Mekah, cara dakwah tak ada setara mana. Dakwah 10 tahun, dakwah 3 tahun sampai 13 tahun, tak berapa puluh orang sekali. Beratus orang, 80 orang kata setengah orang-orang mengikutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ramai. Tapi apabila dengan sebab Nabi berhijrah daripada kota Mekah pergi kepada Al-Madinatul Munawwarah, kemudian beribu-ribu dan berpuluh-puluh ribu pada ketika yaumi fathi Makkah al-azam, pada hari membukakan Mekah, yakni yang teramat besar, maka orang-orang Islam dan orang-orang Arab haul al-Madinah yang ada di lingkungan Madinah sekali dengan Nabi berpuluh-puluh ribu. Ini nak nyata hikmah dan kelebihan di dalam hijrah itu. Pertama sekali ada mujahadah. Di dalam masalah hijrah itu, ia ada kesungguhan. Dalam hijrah itu, ada masalahnya berpaduan pada antara Abu Bakar dengan Nabi. Berpaduan Asma dengan Abdullah. Di antara sahabat-sahabat mengikut Nabi. Dan di dalam paduan itu, kejayaan. Apa kejayaan? Yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh membinakan, boleh membetulkan ialah negara Islam. Dia kata ad-daulah al-islamiyah fil Madinatil Munawwarah, yakni boleh membinakan, betulkan satu negara Islam yang ada di Madinah. Lepas tu pengikut Islam ramai. Apa tu pondok yang kita teruzak ni? Dia buka pondok di kawasan Kuala Kupinil. Tok Guru ni dia buka pondok dia. Buka pondok ada dalam 4-5 tahun, 10 tahun. Untuk pakai dah lah dalam 70 orang, 80 orang. Duduk mari tu dah. Noyak kata fok kaca, fok karu supaya Abu Jahal ni. Nampak orang kerja agama molek-molek, dia nak kucah ataupun dia nak kaca, dia nak kena akan masalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kerjakan agama. Supaya ni dia Tok Guru ni ingat, bapa mak ni dulu dia buka puasa buka kawasan Kupinil. Tu siap duk mengajar mari tu, budak-budak pelajar-pelajar tu pakai ada lebih kurang 70 orang, 80 orang. Satu hari timbul masalahnya, orang kampung di tepi tu nak kucah, nak karuk, nak haru, Tok Sewi Tok Guru boleh mengajar, curi lembu Tok Guru. Curi lembu Tok Guru weh. Masya-Allah. Orang kampung ni hati weh. Curi lembu orang lain masa hengah dia curi lembu Tok Guru weh. Lembu bapa. Curi lembu bapa. Bapa saat itu dia puasa sedih hati.
Sedih hati apabila demo saat ni tak bela muka dia, demo tak ada heran dia deh. Siapa lembu babo pun demo curi. Satu hari babo berpindah, berhijrah daripada situ, klik buka pondok di Corowo, Taning, dekat Kris. Berhijrah ya situ. Hijrah daripada pondok di Kopine dengan bukunya babo tak tahan, orang kampung situ wak kenak dia. Kampung situ ganggu dia, siapa curikan lembu dia, curikan barang-barang dia, babo nak duduk tak boleh dengan kanak teh istihza, berolok-olok orang kampung situ, berhijrah klik kepada tani di Corowo. Tengok pondok Corowo lah ni berapa ribu dah. Sebab tu nak kata dalam hijrah ini ada al-juhdu wal mujahadah, ada kesungguhan dan ada bermujahadah, ada orang panggil cuah tenaga dan raga. Dan dalam berhijrah ini adanya berpaduan, bersatu bersetaka sepuluh kita ni, bersungguh, bercampur bersatu. Maka dalam tu juga dengan sebab Nabi dengan Abu Bakar hijrah je dulu, sahabat-sahabat lain tu bertepah bata tu, lepas orang tu lepas orang tu dia ikut iringi, nah sikit demi sikit siapa boleh membentukkan satu negara dengan sebab kekuatan hijrah ini. Ibu bapa, tahun ni kita ni semua orang di Blukar Peda Kodan ni orang ni, tapi makna kata tahun ni kali yang pertama. Lepas tu tempat-tempat ceramah mau gidah tu deh, malam di Jahar, malam 3 kampung je kacuh, sisik luar, sisik dalam, semeruk orang penuh, beribu orang. Lepas tu mau pergi ceramah di mana selagi belum pada tu, mau ceramahnya dah, sisik, lepas tu belum pada tu, pergi ceramahnya, nah belum ada tu noh di gawah, di teluk, nah teluk Datuk, Lubuk Datuk, di Jinggo, pun ramah. Jadi, kalau buat kita ni, kalau tak hijrah lagi berapa, orang kampung Blukar Peda ni, kalau tak jadi berakhir lagi dalam ceramah, kalau tak berakhir lagi dalam agama, kalau tak berakhir lagi dalam orang ngajar, kampung ni lambat lagi nak maju. Kampung nak maju, kampung tak ni nak naca, kampung ni orang panggil nak maju ke depan, bukan mundur ke belakang, maju depan dengan orang, dengan keadaan, dengan semasa, dengan keadaan. Sebab tu Al-Quran salihun likulli zamanin walikulli makanin. Ni Quran, Al-Quran ad-din, ialah patut dan pada bagi setiap masa, bagi setiap keadaan, bagi setiap tempat. Quran. Kemudian kalau kita menjadikan diri kita hijrah diri kita macam Quran, masa Nabi dulu Quran ni baca ayat ni Bismillahirrahmanirrahim, Fatihah ni Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Masa Rasulullah Fatihah ni, masa kita Fatihah ni duk royak benda ni, tapi nak royak tu Quran, dia patut, dia layak dengan setiap-tiap masa, setiap-tiap keadaan. Dia boleh hijrah diri dia, orang panggil maju setiap keadaan, setiap masa. Ibu bapa dan hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diri kita tak ubah, tak hijrah wi macam Quran, patut setiap masa, patut setiap keadaan, tak maju kita, tak maju. Kalau orang Blukar Peda ni tak berani mengaji, kalau orang Blukar Peda tak berani dengar orang ceramah, kampung ni dia jadi senyap, jadi sunyi, tak jadi meriah, tak jadi ramah. Sebab rahmat nak turun, dia mengikut dengan keadaan lah. Keadaan orang ceramah, orang mengajar, buat kita pakat mari mengaji, pakat baca Quran lesjid, insya-Allah kampung kita jadi meriah, kampung kita jadi ramai, kampung kita sana itu jadi suka seronok. Ibu bapa kena ubah ni. Buat kita mari panggil baba, mari dua baba malam ni, bukan semata-mata mari dengar, patu kita apa. Jadi kalau kampung kita saat ni tak berakhir pada orang mengajar, tak berakhir pada ceramah, duk gapo orang panggil gila ke dunia, lagi mabuk pada dunia, suka dunia, sayang ke dunia, tengok pada dunia, tak jalan. Orang panggil agama kita kau sari kau tak gerak, kau sari kau gutuk, kau sari kau orang panggil gelak, kau sari kau gelak. Sebab apa? Tak berakhir ke agama. Apabila seorang tak berakhir ke agama, dunia ia tak jaya, akhirat sama telak. Sebab tu kalau kita buat dunia, akhirat tak mari cari kita. Tapi kalau kita buat akhirat, dunia akan turut mari kita. Banding ni, masa sahabat-sahabat ridwanullahu alaihim,
Mereka tidak berdali pada dunia. Mereka tidak pada pada dunia. Apabila ada takaza agama, apabila ada seruan agama, mereka ambilkan agama nombor satu. Mereka ambilkan agama macamnya. Malam ni orang berbuka peda ni, tahu dah nak mari ceramah, tahu dah ada majlis agama, kita tinggal benda lain, tinggal dunia. Dunia kita dah hari-hari dah. Ceramah ni setahun sekali, tak ada lagi. Lepas tu kalau fok kita tak boleh mari lagi kalau kapung buka peda ni, berat benar. Dengan nyawa Allah Ta'ala dah wik kita hari-hari 24 jam. Dalam sejam tu 90 minit. Lepas tu nak wik untuk agama sejam tak boleh dalam setahun. Berat. Belah. Ibu bapa tak maju lagi lah ke depan fok-fok kita semua. Ini ibu bapa nak pakat fikir kena hijrah ni. Orang sini. Sebab apa kalau orang sini ni kalau nak wik maju, nak wik jadi rahmat, nak wik buka pintu langit supaya tengok kapung tempat maju. Cuba ibu bapa pergi di Tanah Putih Raleh. Ataupun pergi di Kobine. Tanah Putih Raleh, orang semaya Jumaat supaya semaya Jumaat. Pergi tengok, tak percaya. Di Tanah Putih Raleh, orang semaya Jumaat mengorek, semaya Jumaat Isya 4-5-900, 2-3-400 tu bawah. Semaya Jumaat supaya dengan semaya Jumaat, semaya subuh supaya dengan semaya ngorek. Sebab tu kampung mereka berjaya. Kapung mereka wak gapo saat itu jadi berjaya, kapung mereka wak gapo saat itu jadi najah. Karena ada nusrah Allah, ada pertolongan Allah, ada sokongan Allah. Sebab tu kalau kita duk dakwa kata aku pandai, aku kaya, aku lebih, aku ada cukup lekat, tapi tuai tak ada bersakut dengan agama langsung, orang ni tak jaya. Tak usah buat lah. Kalau hijau tak nak tagih. Kalau motang duk setara tu ya. Kalau hijrah ibu apa? Abdul Rahman bin Auf, orang yang muda, orang yang cerdik daripada sahabat Nabi Al-Jalil. Dia tu orang muda, dia tu orang perniaga, orang cerdik, tapi dia berjaya dalam berniaga. Abdul Rahman bin Auf, dia kata satu ketika dia semaya. Ni kita kena hijrah ni. Dua apa? Amo mari sini ni, kita tak ada nak gapo, nak orang sini berubah. Amo sendiri pun berubah, ibu bapa pun nak berubah. Bukan kata dengar malam ni klik senyap, lepas tu klik dia jadi beku. Tak sih. Pakak kena mikir. Nak mikir untuknya anak cucu kita lagi ke datang. Nak buat lagu mana? Nak wi jadi agama. Lepas tu nak buat lagu mana? Nak wi kok maju ke agama. Nak buat lagu mana? Lai kampung kita nak wi Maria. Lai kampung kita serenang. Lai kampung kita ada rahmat. Nak buat mana? Wi timbul keberkatan. Ni kena bakal fikir. Abdul Rahman bin Auf satu ketika dia semaya. Dia semaya tak tinggal. Semaya awal-awal waktu. Lepas tu Nabi duk cerita ana. Dia kata, "Hei Abdul Rahman bin Auf, orang sesak, orang fakir boleh masuk syurga Allah Subhanahu wa taala belum daripada orang yang kaya 500 tahun. Orang susah, orang fakir, dia dapat masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, yakni belum daripada orang kaya 500 tahun. Bermakna tak 500 tahun orang susah ni duk makan sedap dah dalam syurga, duk tidur sedap dah dalam syurga, duk kecak rasa dalam syurga, wah topah dalam syurga, wah angung dalam syurga, wah tufah dalam syurga, nisai madu dalam syurga, arak dalam syurga, bermacam-macam. Boleh kecak dah 500 tahun. Tapi fak kaya ni duk terlekat di pada masyarakat lagi. Kena soal hak buku harta, kena tanya hak buku harta, kena tanya harta mumik mana, harta ni muak gapo gatik, muak guna kok mana gatik. Tuhan akan tanya satu persatu di atas harta dia. Abdul Rahman bin Auf apabila dia dengar macam ni, dan apabila dia dengarkan macam ni, dia teriak dengan Allah Subhanahu wa taala. Teriak, sangat-sangat teriak. Dia pergi bertemu dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, aku nak hebahkan harta-harta yang aku ada ni untuk fi sabilillah, untuk di jalan Allah, dan untuk li'i'la'i kalimatillah, untuk nak meninggi agama Allah, dan untuk nak meninggikan tetangga kalimatillah.
Ini Abdul Rahman. Apabila ia dengar Rasulullah kata, orang yang kaya masuk dalam syurga terlebih lewat dari orang seking, orang susah 500 tahun. Dia teriaklah, dia menangislah. Takut lamatnya masuk syurga dengan Allah Ta'ala, lamat masuk syurga Tuhan. Apabila dia bahasa lama lagu tu, dia pergi jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, aku dan kami ini nak hebahkan harta fi sabilillah. Nak hebah harta untuk jalan Allah. Pak Nabi kata, nak hebahnya anak Abdul Rahman. Dia kata, ya Rasulullah, amu nak hebah kullahu, sekalian harta aku ada. Lepas tu ulama duk kaji harta Abdul Rahman, kalau kira sekarang lah ni beratus-ratus juta dah. Masa tu, masa 1444 tahun dah, harta Abdul Rahman bin Auf ni beratus-ratus juta dah. Mu nak hebahnya anak Abdul Rahman, aku nak hebah semua ya Rasulullah. Rasulullah tak, mu ada anak dak? Mu ada bini dak Abdul Rahman? Mu ada ahli dak? Oh ya kata ya Rasulullah, amu ada anak, ada bini ya Rasulullah. Rasulullah kata la, tak leh. Kalau mu ada bini, mu tu ada anak, mu nak hebah kepada Allah, kepada jalan Allah Ta'ala, semua tak leh. Lepas tu nak buat lagu mana ya Rasulullah? Dan apabila kami nak hadiah, nak ijazah kepada, nak hebah pada agama Allah Ta'ala semua, pak kami nak buat lagu mana? Kamandir Rasulullah kata, mu kena bagi 3 hartamu. Ya Abdul Rahman, mu kena bagi 3 suluh. 1 suluh untukmu dan untuk keluarga. 1 suluh yang untuk fakir miskin, fuqara wal masakin. Dan 1 suluh lagi muknawi kepada fi sabilillah, untuk beli alat senjata perang. Untuk beli kuda perang, pedang untuk perang. Ini untuk kamu His Abdul Rahman bin Auf. Jadi hartamu tu kena bagi 3. 3 saat itu, untuk keluarga 1 bagian, 100 juta lebih saat itu, untukmu 1 bagian, berpuluh-puluh juta. Lepas tu untuk fakir miskin, yakni kita kata 1 bahagian 1 suluh. Dan pula untuk sawah, yakni untuk fisabilillah 1 suluh. Ini hijrah Abdul Rahman. Daripada harta dia yang dia bahasa taih, dia ni seorang yang bahasa lama nak masuk syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu tu dia pergi jumpa dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, aku nak hebahkan hartaku semuanya ke jalan Allah. Nabi kata tak boleh. Ni ibu apa? Nego duk gapo ni. Lepas tu kita ada ke dakwi ke jalan Allah. Banyak fok pergi kat rumah-rumah. Mau tanya lu dah, dia fok nega jatuh. Dulu nega buka kedai, rocek, naik serak-serak, lepas tu jatuh gedung. Buka kedai awak seduk kosong. Mula tu boleh duit puluh-puluh ribu sehari. Kadang-kadang siapa beratus ribu, lepas tu jatuh gedung. Kita tanya, mu keluar zakat tak? Yang kedua, mu biasawi makan kedai kepada fakir miskin. Dan yang 3, mui biasa masuk ke hartamu di dalam mulut-mulut orang Islam. Lepas tu hartamu ada untuk jalan Allah? Tak ada. Wak kerja untuk nak makan, untuk nak kenyai perut, nak cerik perut ya. Tak ada langsung untuk jalan Allah. Orang ni tak jaya apa. Caya apa? Fah dok gi kat hamba fak nega dah. Kalau kerja semata kerja, tak ada sakut dengan agama Allah, tak ada untuk gerbel di jalan Allah, tak ada nak wi makan kepada muslimin muslimat, tak ada nak wi pada fakir miskin, harta dia sekadar tu. Kalau kaya sekadar dia, Tuhan tak ada nak harta dia. Harta dia tak boleh buat bajikan, kaya dia tak boleh tolong agama, kaya dia tak boleh tolong miskin-miskin, fakir miskin tak boleh tu. Cuma kaya untuk dia ya. Tuhan tak ada nak harta dia. Hak ni kita takut ibu apa? Kita kaya, raya-raya, kebun beratus-ratus rak, duit berjuta-juta, tapi Tuhan tak ada nak harta kita untuk buat bajikan untuk jalan Allah. Hak ni rugi sekali. Disoal, ditanya-tanya oleh Allah di akhirat nanti. Ibu apa? Banyak fak kaya kedekung, banyak fak kaya kupi dengan jalan Allah. Dah Allah sejik belah kadang-kadang tangi tu ketar nak ambil rugi tu. Kalau 100, wak klik 90, 10 kok ialah batik. Nyanyi kok kereta sejik. Dah 100. Kita ramai nak wis 90, mik klik 10 kau. Dah mik 90 taruh ke batik 10 kok ya. Ni ibu apa kena dengar molek ni. Sebab fo-fo dok gi kat rumah tu, fo nega-nega dok jatuh buku kuning ni.
Jatuh buku satu, Tuhan rezeki dia buat maksiat. Tuhan rezeki dia je bazir. Oh bazir lah, jalan hang Tuhan ni. Beli baju tak sepatut punya beli. Beli tak ada gamuk-gamuk, benar boleh pakai ada setahun tak ada kena pakai sampai ratus-ratus lah. Ninyo pakai setahun bulan 3-4 bulan 4-5 lah. Bazir harta Tuhan tu, Tuhan tarik lama-lama Tuhan tarik sebab ya bazir tabzir wal israf fil mal, ataupun dia bazir pada harta Tuhan dia. Baju sebulan satu kita atas, setahun tukar 3 kali 2 kali tak apa. Ya dak sebulan 3-4 kali 5 kali bazir. Patut orang miskin, Allah aku ni setahun tak ada boleh beli baju baru. Ya nyodok henai juga baju baru ya. Nak bulan. Jadi membuat pada pecah hati orang fakir miskin. Inilah salah satu Tuhan nak tarik rezeki kita buat apa. Jangan buat sedap sangat dah. Pakai kakak mah yang merah deh. Tunjuk dapat fakir miskin duduk tengah. Tak lama lah mah mu tu Tuhan tarik. Ingat molek. Ni kau pakai mah cukup orang. Loket kadang-kadang nak patah atas tekoknya makan. Besar. Lepas tu ya Tuhan kawai keluar zakat dah. Keluar zakat dah. Hak 5 kau. Pak lebih tu hak pakai ya. Kenapa faham molek ni? Orang tino duk silap faham buku zakat ni banyak. Buku kakak mah ni banyak. Mana? Kadang pakai kakak mah ada 100 kau. Kadang-kadang kakak mah tu hak tekok tu 3 orang. Tali loket lagi kali dengan loket tu berat 15 kau. Tahu hati tekok tu kadang-kadang nak patah kenyok gimana tu bomo serok gapo. Jadi serok orang tekok. Kan berat loket dah. Jadi orang panggil tel kan tekok mu tel berat loket. Lepas tu kakak mah puluh-puluh kau. Pada mata mu keluar zakat, haya kata tak ada kena keluar sebab ni pakai ye. Ibu bapa kena faham nah. Huliyin pakai perhiasan hak yang Allah Subhanahu wa taala memperharus untuk para yakni sekadar 5 kau ya. 5 kau mah 5 kau itu huliyin perhiasan untuk waktu kagati. Cicing gatik 2 orang 3 orang waktu kagati piang hari ni pakai cicing ni, esok pakai cicing lain, esok pakai tali tangan lain, lusa tali tangan lain, subel lain. Qadar 5 kau. Hak siapa 10, 20 dia kata tak kena keluar zakat. Mung itu duk guna haram. Mung duk pakai barang haram, mung tak keluar zakat tu. Zakat tu pasti mung kena wi pada fuqara. Tapi mung tak bagi pada fuqara, maka mung duk dalam haram, duk makan harta haram tu. Hei, orang kita tak khabar tu. Harta zakat bukan harta kita. Harta Allah Ta'ala wi pada al-asnafus samaniyah. Supaya kita nego. Dalam setahun cukup haul, cukup nisa. Ho pusing tak misalnya kita nego bulan 9 tahun ni. Menega bulan ni gi cukup pusingnya bulan 9 tahun depan. Duit sana itu lebih dah pada mah cuk 5 kok cuk 5 lebih dah. Boleh 3-400 ribu ada kelabuk Tika tu wajib kena keluar zakat. Tapi ya tahu dah bulan depan ya kena keluar zakat. Ada dah duit 300 ribu lebih. Hanya pergi wak pergi kebun, pergi wak pergi gada, wak lari daripada zakat. Ini usyarak tak berkena. Ini dikatakan makruh pada hukum fiqh. Lagi pula dikatakan syarak tak kena. Sebab orang duk lari zakat lama-lama Tuhan kau kerikan rezeki dia. Tuhan kau tarik. Sebab tu beringat-beringat fok pakai mah, patu fok wak asyuran mah. Kena pinahlah ke berapa. Dah hafak pakai mah siapa 2-30 kau patu tak ada keluar zakat duk dalam haram. Duk dalam haram. Tahun ni pindah pergi keluar zakat atik sah. Patu fak duk mainkan asyuran mah. Semua ulama-ulama yang besar min kibaril ulama orang duk masyarah mah ni asyuran mah ini orang panggil makan duit reba nah. Fa huwa ribawiyun, ini dikatakan makan duit reba. Ingat molek pot tina hak dok mai sore mah ambil mah harga 3,000 30,000 sekop gi jual demo tu 100,000 kawa wa asyuran dalam demo mik bayar selalu 27,000 masalah. Tapi kalau demo mik cara asyuran demo kena bayar 100,000. Ini makan duit bunga dan makan duit reba. Kini kena berpindah. Sebab tu orang kita tak jaya dengan bukulah ni duk make duit haram, make duit hak tu halal, masuk campur oleh harta kita. Bobo lama ya makan harta kita siapa halal tu. Karena ulama tu berkata iza jatama'al halal wal haram ghullibal haram. Apabila berimpunglah oleh harta yang halal dan harta yang haram, ghullibal haram,
nescaya dibenar-benar haram. Harta kita halal 1 juta. Dia capur duit bunga haram tu kau dah 100 kok 1000 kok, maka dia jadi haram habis. Cuma habis duit hak 1 juta ni. Supaya ais segala lain, ais berdi, ais bekah, kita tak duduk di dalam dalam kolah ataupun duduk dalam bermi cuci, tapi dia jatuh tik kucing stokor. Jadi najis habis ais ni. Macam itulah. Ibu bapa kena tukar kita kena hijrah, dan insya-Allah sama-sama kita kalau pada mai Asyura boleh berhenti kita kena hijrah. Sebab itu makan duit kita satu hari duit haram tu yang akan heret. Harta kita kau habis, harta kita kau habis, harta gano ku buat kerja. Pas banyak ada mai royak kamu. Baba gano kita buat nego cekak laku jual tapi duit tak ada. Ni satu perkara ni. Kena cek diri masing. Ada apa dalam ramai ni? Nego jual laku, barang habis, duit tak ada. Ni senjata satu penyakit yang timbul dalam masyarakat itu. Jual laku, barang lebih, atau ke hatta mari semua hadas semua, tapi duit tak ada. Lekat ke apa? Lekat hutang. Kau jual, kau lekat hutang. Kau jual, kau lekat hutang. Mun kena cek diri mun dak buat gapo dia. Mun dak capur dengan menapa ratik duit mun tu. Ke mun dak capur dengan riba, ke mun dak capur dengan duit bunga, ke duit haram dak masuk capur dengan duit mun, ataupun menjual tertipu ataupun makan mata kelo, ni kena cek masing-masing. Kerana ramai tu duk gitu duk tanya masalah ni. Patut orang berlaku semua tipu ada hak masalah duk makan duit. Duit buat kerja tu boleh, kerja tu habis barang habis banyak, duit tak ada. Kok mana ni baba ni masalah? Hak ni kena cek diri masing-masing. Dah, apa tu dalam hidup dalam keluarga kita pun kena jaga banyak-banyak. Kena jaga. Ni tu yang tarik rezeki belakang ni. Buku makan duit bunga, lama-lama duit kita banyak, kau lama kau tak ada, kau boleh kau tak ada. Kerana kau tak cukup ni, kau makan tak cukup sebab kita duk capur dengan duit bank, duk capur dengan duit bunga. So lagi hak duk makan rezeki kita tak jadi berkat dengan sebab buku kita tak jaga aurah kita. Kita ada wasa tu bit luar rumah je kena tudung kepala, duk dalam rumah tak ada kena tudung, patut orang duk lalu rumah kita tepi batas, orang duk tengok haram. Tak kelubung. Kadang-kadang kita faham kata haram tu tika tu bit luar ya. Kena pakai baju tangan panjang. Duk tak pakai rumah kita tepi batas, duk dalam rong. Kita dak pakai luar kaki patok dah. Luar kaki panak, pakai baju tangan panjang, kai kelubung tak ada atas kepala. Ini pun haram. Ni salah satu tarik rezeki kita kan ni. Ni salah satu perkara yang menarikkan rezeki, membawa kepada jadi payah. Tapi buat kita tak karib belakang ni. Kita duk tengok kat kampung baba duk jalan, kita tengok orang-orang kampung kita tak karib belakang ni. Kadang-kadang duk tapal gerakan kelubung tak ada secopai. Kadang-kadang mengemeh, kadang-kadang pakai baju tangan panak, orang jatuh lain duk lalu piang. Bukan daripada mahram kita. Kita buat tak karib, wasa tak berdosa. Inilah satu punca yang membawa pada payah rezeki kita. Payah rezeki kita ada pun Tuhan kau tarik, Tuhan kau tarik. Sebab tu ibu bapa nak pesan malam ni, kita kena hijrah. Kalau kita duduk macam ni dalam keluarga kita, dalam rumah tangga kita, kita kena pindah dah. Kalau kita kelubung buat kena ceduk apa, buat caduk-caduk, ataupun orang panggil buat apa, celek-celuk, ataupun buat sana itu, kadang-kadang kelubung tik dak ratik tu baik kedah pakai baju tangan kerak atik, pakai tangan panjang atik, maka kita ubah apabila kita tubik kedah katuk wi masjid, katuk wi molek. Jangan duk pakai benda ketak-ketak, jangan duk pakai nampakkan negara bukit kita, duk nampakkan pasal punggung kita, hak ning haram. Ini salah satu membawa kepada payah rezeki kita belakang ibu bapa. Kita kena hijrah dah. Kena hijrah di jalan ni, kita kena hijrah dah. Insya-Allah sama-sama kita pakat-pakat fikir dah. Tu nak oyak pada ibu bapa sonya hujung modah dah. Hama puasa tak sepanjang dah malam ni. Hama leg 3 dah. Dah. Pani pukul 11.30 dah. Insya-Allah dah kita harap kepada ibu bapa sini bakal boleh ubah. Pak kita harapnya kampung di Belukar. Patut minta wi Tuhan wi berkat, patut minta wi Tuhan turun rahmat, patut kali lagi terik depan kalau nak buat majlis macam ni, nak ambil baba mana-mana pun ikutlah. Kita harap mintalah majlis ini jadi imar
ini jadi meriah, jadi ramah lebih pada ni lagi. Kita dah pakat mengajak tidak, mengajak dan kita hajak seru, mari pakat mari dengar orang ceramah, tak kira atau bukan amah, bapa lain tak kira lah, bapa duk ceramah di hari ni. Lepas tu kita mari dengar dah, kita pakat boleh amal, kita boleh pakai malam ni kita boleh gapo. Lepas tu nak pesan kepada orang belum kapda, nak kelewat amal lah. Laqad ja'akum ataupun lau anzalna, mau baca ni, lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'a mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Waktu pagi kita tak tangan atas kepala ibu bapa, anak-anak kita tak tangan atas kepala. Ni nak pesan pada ibu kabda hal yang terakhir. Amalan ni Tok Guru beri nah, amal royak sikit-sikit lah amalan tu royak, tapi patut pakat fikirlah hak mana boleh pakar-pakarlah, hak mana tak boleh pakar tak usah pakarlah. Pakar hak boleh pakar, hak wasa masuk dengan kita, hak wasa setuju dengan kita, hak wasa sedap dengan kita. Amal royak amalan tu banyak dah, di sawah, patu di ekeng tak ekeng, patu bau ni dilahak deh. Allahumma inni as'aluka an tarzuqani uluman nafi'ah. Hatu guru mau besar. Padi kalau kita wasa sakit kepala, wasa berat kepala we, pagi-pagi anak kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Ni betak tangan atas ni. Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'a mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha linnas linnasi la'allahum yatafakkarun. Kali lagi tak tanya tahning waktu pagi pas subuh, lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Baca 3 kali sapu tu dah. Kalau puak-puak hak berakhir sakit kepala, wahai berat pala, bahasa berat wele pala, bangun tidur berat pala, pening pala, baca waktu pagi lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'a mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Insyaallah wa amma pagi-pagi Allah Subhanahu wa taala akan bagi kepada kita kurnia pada kita, orang panggil kara yang terbaik lagi, dapat amalan yang baik, patut kita sihat dan pula selamat ibu bapa. Patut hamba pun tak sibuk dah mau rasa nak berhenti sekat ni, insyaallah kau dah mana malam kalau boleh mik pakarlah ibu bapa. Patut hamba harapnya minta Tuhan berkat pada hamba, patut berkat kepada orang berluka pada ni, orang berluka pada peletih banyak hari dah. Patut minta dengan apa perjuangan ni, apanya masalah kesungguhan orang-orang di berluka pada daripada pemuda-pemuda di sini, orang-orang tua di sini. Amo harapnya minta berjaya ke depan, minta Tuhan berkat. Tersinggung di hati, amo harap kemaafan pada hujung rambut sampai hujung kaki, ambil pada kanan sampai kaki ibu bapa. InsyaAllah lah kita sama-sama kita harapnya kepada orang sini pakat-pakat fikirlah, pakat-pakat ubah dah hijrah yang baru dah ni. Kalau kita malas semaya, kita rajin semaya, malah pergi sunat, rajin semaya sunat, malah masalah berdoa, kita rajin berdoa. Apa tu? Kalau kita rasa sakit kepalanya, wak sepuak moyak ni tak tangan tak kepala, anak-anak kita tak, kita tak tangan gitu. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Nasiuk turun. Kalau budak dan kita sendiri kalau sakit kepala, kalau rasa susah, rasa berat kepala, rasa berat tubuh, bacakan ayat anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Marilah kita semua-semua, kami dan saya nyeru ke orang kampung di sini, pakatlah kita beramal. Patut orang nak berkat ibu bapa dan semua orang beramal ibu bapa. Semua orang patut semua istiqamah. Biasa wak gapo wak mengotulah. Kalau biasa baca waqiah sokmo. Kalau biasa baca yasin sokmo. Kalau biasa baca gapo? Asal lagi nak pesannya haikal atau seru ada haikal.
orang tua, budak, tak sawak amal haikal. Orang tina pergi umur ni, mata dia nak kelip dah leh, mata dikerakung. Orang muda lebih kurang umur 30 tapi doa amal doa haikal. Doa haikal ni kalau puan nak kebar tu boleh lah. Puan nak kebar, nak jadi kedai bai, jadi po tu boleh buat amal, tapi ya panah. Patut tok guru kita lari tok sewi buat amal. Kalau kita orang buka pondok ni tak boleh buat amal haikal. Kerana nak jadi kerah dengan anak murid, nak panas dengan anak murid, anak murid kita pun jadi kerah. Tak boleh. Nah, patut orang kampung nak pesannya, tak usah doa amal, doa haikal tu lebih-lebih orang tino. Dia buat amal haikal banyak-banyak, dia nak jadi mata tu kerah, jadi tak balik, tak kelip, jadi kerakung gitu. Lepas tu dia panah tu dia ingat dah, dia nak lupa payah. Tuai jadi penghujung tu. Kah di penghujung itu. Tu. Jadi dia panah haikal tu. Penghujung supaya rebut tu dah. Sebab tu nak pesan je dah, kalau nak buat amal cari amalan hak pesing sejuk-sejuk, tak usah cari amalan pesing panas-panas dah, supaya doa haikal tu ya panas belaka tu dah. Budak-budak muda tu tak usah duk pakar, tak usah duk buat amal. Kalau amal banyak-banyak ini jadi merah mata-mata merah nyala, kecek dengan orang mudah marah, mudah murid, sebab ya panas doa haikal itu dah. Sebab tu nak pesannya buat amal selawat tibil qulub ataupun salawat-salawat Fatih ataupun salawat Jibril, ikutlah asal kata benda-benda jadi sejuk. Itu nak pesan malam ni, pakat-pakat wa amal, patu pakat-pakat kita hijrah di kita kepada kebaikan. Insya-Allah kita dapat beruntung di dunia dan di akhirat, sama-sama kita dapat berjaya. Ayat mu baca zaning, faman zuhziha anin nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa-siapa dia boleh menjauhkan diri dia daripada api neraka dan dimasuk dia ke dalam syurga, orang inilah dijamin kata beruntungnya, dan orang inilah dikata bertuahnya. Kalau dia mengaku kata aku kaya, aku lebih, aku hebat, aku gedebe, aku nayu, aku tok nebe, aku waris ramai, tapi dia tidak boleh menjauhkan daripada api neraka, orang ni tak beruntung lagi dan tak bertuah lagi buat apa. Gitulah lebih kurang. Insya-Allah semula pula Haza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiru innahu al ghafurur rahim.